Aula wala quwata illa billah amma ba'. Tuan Imam, Tuan Bilal, barisan jawatan kuasa, tuan-tuan haji, puan-puan hajah, tuan-tuan, puan-puan, ibu ayah, muslimin dan muslimat sidang jemaah yang didoakan kebaikan dan kesihatan sekalian. Syukur pada Allah Subhanahu wa taala, di tahun 1444 ini Allah masih lagi memilih kita untuk menjadi tetamunya di rumahnya. Dan Allah masih lagi melapangkan masa kita untuk duduk dengar kuliah. Mudah-mudahan diberikan kesihatan yang baik kepada kita untuk menjalani ibadah seharian. Dan diberikan kepada kita juga umur yang panjang dalam ketaatan. Dan dimurahkan rezeki dalam keberkatan insya-Allah. Menyambung kembali kuliah kita merujuk kepada kitab Muniyatul Musalli. Masih lagi membicarakan berkenaan dengan sunat hayat. Kita sampai pada perkara yang ke-8 dan setengah mengucap takbir al-intiqalat yang 5. Muka surat apa tu? 39. Baik, 39. Sebab tanya tu sebab kitab saya muka surat 25. Nah, tak sama. Baik. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bi'ulumihi fid dharain amin. Kata pengarang kitab Syekh Daud Abdullah Al-Fatani dan setengah daripada sunat hayat. Baik, dalam sembahyang ni kita dah sebut ada sunat ab'ad, ada sunat hayat. Sunat ab'ad kalau kita tinggal kena ganti dengan sujud sahwi. Sunat ab'ad kalau ditinggalkan tidak perlu diganti dengan sujud sahwi. Nah. Baik. Dan setengah daripada sunat hayat mengucap takbir al-intiqalat. Apa makna takbir intiqalat? Takbir perpindahan rukun. Daripada rukuk nak daripada berdiri nak rukuk, Allahu akbar. Daripada i'tidal nak turun sujud, Allahu akbar. Daripada sujud nak duduk antara dua sujud, kemudian sujud pula kedua, kemudian bangkit berdiri rakaat yang seterusnya, kita bertakbir. Takbir itu dipanggil takbir al-intiqalat. Takbir perpindahan rukun. Dalam sembahyang dia ada dua takbir. Yang pertama takbiratul ihram, yang tu rukun, wajib dilafazkan. Satu lagi takbir intiqalat, hukumnya sunat, dan sunat pula sunat hayat. Jadi ada 5 yang kata mengucap takbir al-intiqalat yang 5, iaitu takbir rukuk. Nak rukuk kita bertakbir. Dan takbir turun kepada sujud. 2. Dan takbir bangkit daripadanya. Maksudnya duduk antara dua sujud. 3. Dan takbir sujud yang kedua. Sujud yang kedua. 4. Dan takbir bangkit daripada sujud kepada qiyam. Daripada sujud tu nak berdiri tu kita bertakbir. Jadi keseluruhannya ada 5 tempat kita bertakbir. Nah, baik. Dan sunat mengangkatkan kedua tangannya seperti takbiratul ihram. Tatkala hendak rukuk dan tatkala bangkit daripada rukuk, kepada i'tidal permulaan angkat keduanya bersama-sama dengan angkat kepalanya. Dia kata sunat angkat tangan ni sebagaimana kita bertakbiratul ihram no? Sunat angkat tangan. Masa bila? Masa nak rukuk lah. Sama juga masa takbiratul ihram pun sunat juga angkat tangan ni. Yang wajib adalah lafaz takbir Allahu akbar, yang tu wajib masa takbiratul ihram. Adapun perbuatan angkat tangan masa takbiratul ihram adalah sunat. Kemudian nak rukuk, kita angkat Allahu akbar. Itu pun sunat juga. Kemudian i'tidal, bangun berdiri tegak. Masa bila nak angkat? Dia kata permulaan angkat keduanya, maksudnya angkat kedua tangan ni bersama-sama dengan angkat kepalanya. Maknanya bukanlah dalam keadaan rukuk tu kita macam tu. Maknanya berdiri tegak dulu, i'tidal baru angkat. Maknanya elok berdiri tegak kita angkat. Kan? Kita rukuk,
Makna angkat macam ni lah. Ada orang bila i'tidal, dia rukuk, dia i'tidal, dah berdiri tegak, lagi nak sujud baru dia angkat. Yang tu salah. Pasalnya tu. Dia dah rukuk, kemudian i'tidal, dia berdiri tegak, lagi dia nak sujud baru dia angkat. Betul sujud. Yang tu salah. Maknanya rukuk, kita berdiri tu angkat kepala tu, terus angkat tangan. Itu. Baik. Itu yang ketiga lah. Yang pertama masa takbiratul ihram, yang kedua masa rukuk, ketiga masa kita i'tidal. Dan demikian lagi sunat mengangkatkan dua tangannya. Dia kata sunat juga angkat dua tangan tatkala bangkit daripada tasyahud awal kepada qiyam. Bangun sahaja daripada tahiyat awal tu, sunat angkat tangan. Maknanya apa? Tak semestinya tertentu pada rakaat ketiga. Memanglah kita bangun tahiyat awal tu memang nak ke rakaat ketiga, betul tak? Tapi saya kata tak tertentu pada rakaat ketiga. Maksudnya apa dia? Andai kata kalau kita masbuk, kita datang-datang, kita masuk pada rakaat kedua. Jadi kita ikut imam lah. Imam, rakaat kedua, imam duduk tahiyat awal. Bagi kita baru rakaat pertama. Sebab kita masuk pada rakaat kedua imam. Kita rakaat pertama. Jadi lepas imam selesai tahiyat awal, imam bangun tu rakaat ketiga. Bagi imam sunat angkat tangan. Bagi kita ni, kita berdiri tu bukan rakaat ketiga bagi kita. Kita baru rakaat kedua. Jadi sunat ke tidak angkat tangan? Sunat juga angkat tangan. Sebab tu dia kata, dan demikian lagi sunat mengangkat dua tangannya tatkala bangkit daripada tasyahud awal kepada qiyam. Asalkan bangun sahaja daripada tahiyat awal, berdiri itu sunat angkat tangan. Dan tidak hanya tertentu pada rakaat ketiga lah. Baik. Jadi ada berapa sunat angkat tangan? Ada 4. Yang pertama masa kita takbiratul ihram, sunat angkat tangan. Yang kedua, masa kita nak rukuk, sunat juga angkat tangan. Yang ketiga, bila kita i'tidal, sami Allah liman hamidah, sunat juga angkat tangan. Dan yang keempat, apabila kita bangun daripada tahiyat awal, sunat angkat tangan. Maknanya dalam sembahyang, yang disunatkan angkat tangan, 4 keadaan ini sahaja. Lain daripada tu tak sunat. Ni rakaat kedua pun angkat tangan. Rakaat keempat pun angkat tangan. Dia sembahyang isyak tu 4 rakaat, 4-4 dia angkat. Dia tidaklah membatalkan sembahyang. Cuma orang kata dia ni tak reti ni. Jangan duk bertekak pula. Takkanlah nak angkat tangan pun tak boleh. Kan? Bukan masalah boleh tak boleh. Sallu kama ra'aitumuni usalli. Sembahyanglah kamu sebagaimana kamu tengok aku sembahyang. Kita nak sembahyang cara Nabi. Jadi rakaat kedua dengan rakaat keempat tak perlu angkat tangan. Sama juga sembahyang subuh rakaat kedua tak perlu angkat tangan. Dan begitu juga apabila kita nak turun sujud tilawah pagi Jumaat pun tak sunat angkat tangan. Dalam keadaan qiyam, imam baca innama yu'minu bi ayatina alladzina idza dzukiru biha qarrun sujada wasabbahu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun. Jangan pula pergi angkat tangan. Dalam keadaan qiyam tu kita lepas tangan kita turun sujud. Dah selesai kita baca sajada wajhiya lillazi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa samahu sampailah fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Kita bangun tu, yang pertama tidak ada duduk istirahat. Terus bangkit. Cuma bangun perlahan-lahan lah. Jangan daripada sujud kita terus bangun kan pitam jatuh rebah pula. Apatah lagi kalau sebelum tu kita tak sembahyang sunat subuh. Kan? Darah terkejut ke bawah kemudian kita terus bangkit, takut kita jadi pitam kan. Jadi bangun tu perlahan-lahan, cuma tidak ada duduk istirahat. Dan terus qiyam, tidak perlu angkat tangan. Makna bangun daripada sujud tilawah tu terus letak tangan ke macam kita qiyam tu lah. Sujud tilawah bukan sujud sajadah, sujud tilawah.
Baik. Dan setengah daripada sunat hayat mengucap subhana rabbiyal azimi wa bihamdih 3 kali di dalam rukuk. Yang ni sunat. Adapun perbuatan rukuk tu wajib. Tasbih dalam rukuk sunat. Maknanya kalau kita rukuk tak baca apa sah tak? Sah. Kan? Cuma sunat baca. Dan subhana rabbiyal a'la wa bihamdih di dalam sujud 3 kali. Begitu juga bila kita sujud, sunat kita baca tasbih subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Sujud tu rukun, bacaan dalam tasbih sujud tu sunat. Dan dilebihkan pada rukuknya kemudian daripada tasbihnya jika orang munfarid. Apa makna munfarid? Kalau sembahyang seorang diri. Nah, maknanya dilebihkan pada rukuknya. Masa kita rukuk tu tidak hanya tertentu kepada bacaan subhana rabbiyal azimi wa bihamdih, bahkan kata dia lebihkan. Nah, jika kalau kita sembahyang seorang diri, apa dia? Allahumma laka raka'tu wa bika amantu wa laka aslamtu khasha'a laka sam'i wa basari wa muqi wa azmi wa mastaqallat bihi qadami. Ya Allah, aku rukuk untukmu, aku beriman kepadamu dan aku beragama Islam keranamu. Pendengaranku, penglihatanku, otakku dan tulangku dan apa yang ditanggung oleh kakiku khusyuk kepadamu. Cerita dia kita tak hafal lah ni. Kan? Jadi kalau tak hafal, kalau kita sembahyang seorang diri, kita lebihkan tasbih dalam rukuk. Maknanya baca bagi lebih lah 5 kali pun boleh. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdihi, baca sampai 5 kali. 7 kali pun boleh. 9 kali pun boleh. 11 kali pun boleh. Rukuk lah lama mana pun tak ada masalah. Sebab rukuk adalah rukun panjang. Nah, jadi kita lebihkan tasbih dalam rukuk sekiranya kita sembahyang seorang diri. Tapi kalau kita jadi imam, jangan lebih daripada 3 kali. Takat 3 kali ya. Dia kata, ustaz, kalau kita makmum, boleh tak kita baca lebih? Kalau sekiranya imam lambat sangat, dia jenis slow motion kan, dia punya apa dia orang panggil? Bukan irama, apa tu? Tempo. Nak cari perkataan tempo. Imam jenis subhana rabbiyal azimi wa bihamdih. Jenis tempo macam tu, kan? Kita pula subhana rabbiyal azimi wa bihamdih, subhana rabbiyal azimi wa bihamdih. Kan? Kita baru sekali, yang imam baru sekali, kita dah 2 kali dah, nak masuk 3 dah. Jadi sementara duk tunggu kosong macam tu, kita boleh lebih. Maknanya lajak pilah sampai 5 kali ke. Kan? Asalkan imam jangan lebih 3 kali. Nah, demikian lagi dilebihkan kemudian daripada tasbih 2 sujud. Sama juga. Dilebihkan tasbih ketika mana? Dalam sujud. Apa dia? Allahumma laka sajadatu wa bika amantu wa laka aslamtu sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Rupanya boleh baca hak tu kan. Ingatkan baca dalam sujud tilawah ya. Maknanya dalam sujud biasa-biasa ni kalau kita sembahyang seorang, boleh kita baca hak tu lah. Kan? Ya Allah, aku sujud untukmu, aku beriman denganmu dan aku beragama Islam keranamu. Mukaku sujud kepada Tuhan yang menciptakannya, membentuk rupanya dan memberi pendengaran dan penglihatan kepadanya. Maka berkatilah Allah yang mana ia adalah sebaik pencipta. Jadi kalau kita tak hafal sajada wajhiya lillazi khalaqahu apa semua tu, kita baca subhana rabbiyal a'la wa bihamdih pun boleh juga dalam sujud tilawah tu. Dan setengahnya sunat mengucap sami Allahu liman hamidah. Allah mendengar siapa yang memujinya, itu maksudnya. Serta permulaan angkat kepalanya. Menangkat kepala tu sami Allahu liman hamidah. Liman bukan limal. Ada orang kita dengar dia disebut sami Allahu liman hamidah. Bukan limal, liman. Allah dengar
sesiapa yang memuji dia. Tuan-tuan, asalnya daripada rukuk nak berdiri i'tidal tu, asalnya adalah takbir Allahu Akbar. Asalnya. Tapi disebabkan satu hari Abu Bakar agak terlewat datang masjid. Nah, datang-datang dalam keadaan Nabi dah rukuk. Kelang kabut Abu Bakar ni. Dia pun takbiratul ihram Allahu Akbar dan sempat rukuk bersama dengan Nabi. Dalam hati dia, alhamdulillah sempat rukuk bersama dengan Nabi, dapat rakaat. Maka ketika itulah Allah wahyukan kepada Nabi, bangun daripada rukuk kepada i'tidal tu, sami Allahu liman hamidah. Nah, Allah dengar siapa yang memuji dia. Siapa hak puji dia? Asalnya adalah Abu Bakar lah. Nah, baik. Maka apabila berdiri dibacanya Rabbana lakal hamd mil'as samawati wa mil'al ard wa mil'a ma syi'ta min syai'in ba'. Biasanya kita baca takat Rabbana lakal hamdu je lah, kan? Baik. Wahai Tuhan kami, pujian itu bagi Engkau jua sepenuh langit dan bumi, juga sepenuh apa jua yang Engkau kehendaki seterusnya. Dan dilebih orang yang munfarid. Maknanya kalau dia sembahyang seorang, i'tidal tu baca bagi panjang sikit. Apa dia? Ahlus sana'i wal majdi ahaqqu ma qala al-'abdu wa kulluna laka 'abdun la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Ini doa yang kita selalu bacalah, kan? Allah kalau dia nak bagi, tak ada siapa boleh halang. Tapi kalau Allah tak nak bagi, nah, tak ada siapa boleh. Maknanya habuan tu takkan dapat kat kita lah kalau Allah tak nak bagi, kan. Baik. Itu dibaca bagi orang yang sembahyang seorang diri apabila i'tidal. Dan setengahnya. Dan setengah daripada sunat hayat. Sunat membaca kunut pada rakaat yang kedua. Yang ni dia patutnya kunut tu masuk kepada sunat ab'ad, betul tak? Kalau kita tengok muka surat sebelum-sebelum tu, kunut adalah sunat ab'ad. Jadi mungkin salah cetak ke apa ke. Sunat. Sunat tu sunat lah, betul lah. Cuma dia bukan masuk dalam sunat hayat, dia sunat ab'ad. Sunat membaca kunut pada rakaat yang kedua daripada subuh. Dan pada witir nisfu yang kedua daripada bulan Ramadan. Dia kata kunut ni sunat kita baca pada rakaat kedua subuh dan pertengahan semayang witir pada bulan Ramadan. Nisfu Ramadan, nisfu ni apa dia? Separuh, setengah. Ada orang nama Ahmad Nisfu, kan? Walaupun rupa mu tak aku kenal. Dialog tu memang legend, tuan-tuan. Nah. Apa beza nisfu Ramadan dengan nisfu Sya'ban? Nisfu Sya'ban 14 malam 15. 14 hari tu, 14 hari Sya'ban tu, malam tu malam yang ke-15. Yang tu nisfu Sya'ban. Nah. Adapun nisfu Ramadan yang disunatkan kita baca doa kunut dalam semayang witir yang akhir tu adalah 15 malam 16. Maksudnya 15 hari dah kita puasa Ramadan tu. Malam tu kita baca kunut. Itu perbezaan antara nisfu Sya'ban dengan nisfu Ramadan. Dan pada tiap-tiap sembahyang jika kedatangan bala atau percubaan. Yang kata kunut ni bukan tertentu pada sembahyang subuh, bukan tertentu pada sembahyang witir, separuh daripada Ramadan, bahkan apa juga bala ataupun ujian, malapetaka, kita boleh baca doa kunut. Cuma dia ada sedikit perbezaan lafaz dah. Di sana orang panggil kunut nazilah. Kan?
Allahumma inna naj'aluka fi nuhuri a'da'ina wa na'udzubika min syururihim. Itu kunut nazilah lah. Dulu kita duk baca tak berhenti kan. Ketika mana macam-macam tekanan kepada Islam. Kita kata apa tu, berkenaan dengan umat Islam di Palestin, dibunuh dan sebagainya. Waktu tu kita baca tak berhenti kan. Lah ni pun dah ada lagi juga tekanan ke atas orang Palestin tu. Cuma dah tak tahulah kan. Ini slow sikit lah. Biasanya kalau kita tuan-tuan perasan, setiap kali bulan Ramadan adalah tekanan-tekanan ke atas umat Islam ni. Tu yang kata orang Islam ni, dia kena duduk atas. Dia kena menguasai. Dia kena memerintah. Bila kita kuasai, bila kita memerintah, orang bukan Islam tumpang kita selamat. Betul tak? Tapi kalau kita pergi tumpang orang, kita orang Islam pergi tumpang orang, kita jadi susah tuan-tuan. Sebagaimana umat Islam di Ta'bai. Sebagaimana umat Islam di Chechnya. Umat Islam di China, bangsa Uyghur tu. Dan begitu juga umat Islam di Palestin. Bila kita pergi tumpang orang, orang tindas kita. Tapi kalau Islam memerintah, bangsa lain main tumpang kita, tak ada masalah. Sebagaimana Cina, Hindu yang duduk dalam negara kita. Kita memerintah. Tak ada masalah. Itu. Iaitu Allah mahdini fiman hadait. Wa'afini fiman afait. Wa tawallani fiman tawallait. Wa barik li fima a'tait. Wa qini syarra ma qadait. Tuan-tuan perasan tak? Mana? Ada semua belakang. Tak apa, kita baca lah. Fa innaka taqdi wa la yuqda 'alaik wa innahu la yadhillu man walait wa la ya'izzu man 'adait tabaraka rabbana wa ta'ala falakal hamdu 'ala ma qadait wa astaghfiruka wa atubu ilaik wa sallallahu 'ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wasallam. Kita tengok maksud dia. Tuan-tuan kena ambil faham juga doa kunut ni. Ni kadang-kadang tadah tangan saja tapi tak tahu benda apa yang kita minta. Kan? Berpuluh-puluh tahun sembahyang subuh duk tadah tangan doa kunut. Kalau orang tanya, apa yang kita minta dalam doa kunut? Tak tahu. Kan? Doa yang mustajab adalah kita faham apa yang kita minta. Contoh orang tawaf di Baitullah kan. Kan setiap pusingan tu dia ada doa dia kan. Memang kalau dalam panduan buku haji dan umrah tu disertakan pusingan tawaf yang pertama nak baca doa apa. Tawaf yang kedua nak baca apa. Yang tu yang disusun atur. Ataupun kalau kita sendiri nak susun doa kita. Pusingan pertama kita nak minta apa? Nak minta panjang umur dalam ketaatan. Minta. Pusingan yang kedua, minta dimurahkan rezeki dan keberkatan. Boleh. Dia tidak ada doa khusus masa kita melakukan tawaf. Asalkan kita faham apa yang kita minta. Ni kadang-kadang bila tawaf tu, dia duk baca. Sebab tu beza antara baca doa dengan berdoa. Kalau baca doa, hati kita tumpu pada bacaan. Dia duk gantung buku panduan haji dan umrah kat tengkuk kan. Duk pegang kan. Allahumma kan. Dia duk kira ni baris atas ke baris bawah. Tu orang panggil baca doa. Hati tak tumpu pada permintaan, tumpu pada bacaan. Yang kita nak berdoa. Bukanlah salah kita baca, tak salah. Cuma asalkan kita fahamlah. Kita faham apa yang kita minta. Dan lebih baik kita baca, kalau nak baca tu biar baca dalam bahasa Melayu tak apa. Kalau baca bahasa Melayu sah-sah memang kita faham dah. Tapi kalau bahasa Arab, tu saya kata dia tumpu baris atas, baris bawah kan. Tambah doa Yasin, tahlil arwah tu kan panjang tu kan. Jadi daripada duk baca hak Arab tak berapa nak ni sangat, baca terus hak Melayu tu. Memang sah-sah kita faham dah hak Melayu tu.
Ni kadang-kadang tu dia taubah tu dia duk baca ni kan. Hak tak senonoh lagi dia ambil buku dia letak atas belakang kawan dia. Pinjam belakang hang tak. Hak tu lagi tak senonoh. Nah. Kan? Dia nak letak tak boleh letak tumpang belakang aku nak baca. Tak payah. Kita susun sendiri. Kita minta sendiri. Doa yang mustajab adalah kita minta dan kita faham apa yang kita minta. Baik. Sama-sama kita ambil penghayatan maksud doa kunut ni. Allah mahdini fiman hadait. Ya Allah, tunjukkanlah daku jalan orang yang engkau telah berikan petunjuk. Faham tak? Ambil kata Allah mahdini fiman hadait, minta petunjuk. Minta hidayah. Itu. Wa'afini fiman afait. Afiatkanlah daku sebagaimana orang yang telah engkau afiatkan. Apa dia? Minta kesihatan. Sihat wal afiat. Itulah. Wa tawallani fiman tawallait. Kurniakanlah aku, kurniakanlah tanggungjawab kepadaku sebagaimana orang yang engkau kurniakan tanggungjawab. Yang ni tuan-tuan sekalian, yang lebih tepat wa tawallani fiman tawallait. Tawalla ni maksudnya berpaling. Cuma dalam kitab ni diterjemah tanggungjawab. Tawalla ni dia makna yang tepat adalah berpaling. Abasa wa tawalla. Kan ada ayat tu kan. Abasa muka masam wa tawalla. Nabi berpaling. Nabi beralih boleh. Apa maksud di sini wa tawallani fiman tawallait? Minta Allah palingkan kita daripada hak tak elok tu kepada elok. Tu maksud dia. Faham macam tu. Makna wa tawallani fiman tawallait. Allah palingkan hati kita. Jangan duk terikut sangat dengan benda hak tak elok. Sebab orang kita Melayu ni suka mengikut benda hak tak elok. Jadi watawallani fiman tawallait, minta Allah palingkan kita daripada tak elok kepada elok. Itu. Kemudian wa barik li fima a'tait, berkatilah daku pada apa jua yang engkau kurniakan. Minta berkat. Wa barik li, minta berkat. Apa yang Allah bagi pada kita. Harta kita. Duit ringgit, anak-anak apa semua, minta keberkatan. Itu yang kita nak. Ada rumah-rumah yang berkat. Ada anak cucu yang berkat. Ada kereta-kereta yang barakah. Itu yang kita nak. Jadi apa juga yang Allah bagi pada kita, minta keberkatan. Wa barik li fima a'tait. Wa qini syarra ma qadait. Peliharalah daku dari segala kejahatan yang engkau ciptakan. Minta lindung daripada Allah, daripada kejahatan yang Allah tentukan. Kemudian fa innaka taqdi wa la yuqda 'alaik. Sesungguhnya engkau yang melaksanakan, tiada siapa yang dapat melaksanakan terhadap engkau. Yang ni pun kalau terjemah yang tu kita pun tak faham. Fa innaka taqdi wa la yuqda 'alaik, maksudnya Allah lah yang menentukan segalanya. Dan tidak ada yang ditentukan kepada Allah. Allah yang menentukan dan tidak ada sesuatu yang ditentukan kepada Allah. Sebab tu bila berlaku satu-satu musibah, peristiwa, selalu kita kata apa? Adalah hikmah di dalamnya ke di sebaliknya? Kita sebut mana? Tuan-tuan sebut mana? Kalau berlaku satu peristiwa, kita kata adalah hikmah di sebaliknya kan? Lepas ni jangan duk sebut di sebaliknya. Kalau kita kata adalah hikmah di sebaliknya, seolah-olah ada kuasa lain yang minta Allah lakukan perkara itu. Sebab tu perkara tu berlaku, hikmah tu di sebalik. Habis tu nak kata apa? Adalah hikmah di dalamnya. Bila kata adalah hikmah di dalamnya, atas kehendak Allah lah berlakunya peristiwa tersebut. Baru betul. Itu saya nak kaitkan dengan fa innaka taqdi wa la yuqda 'alaik. Allah yang menentukan segala-galanya dan tidak ada siapa pun yang menentukan kepada Allah. Wa innahu la yadhillu man walait. Sesungguhnya tiada siapa yang dapat menghina orang yang engkau
jadikannya sebagai kawan. Yang ni pun kita tak faham kan kalau tak terjemah. Wa innahu la yadhillu man walait. Maksudnya takkan hina orang yang Allah muliakan dia. Faham tak tu? Wa innahu la yadhillu man walait. Sesungguhnya takkan hina seseorang itu kalau Allah muliakan dia. Itu. Wala ya'izzu man adait. Dia terjemah apa? Dan tiada siapa yang dapat muliakan orang yang engkau musuhi. Kan? Wala ya'izzu man adait maksudnya takkan hina, takkan mulia orang yang Allah Taala hina. Hak mula tadi wa innahu la yazillu man walait, takkan hina orang yang Allah muliakan dia. Kemudian takkan mulia orang yang Allah hina dia. Itu. Nah. Tabarakta rabbana wa ta'ala. Maha berkatlah engkau serta maha tinggilah. Tabarakta rabbana. Nah, keberkatan, ketinggian itu milik Allah. Itu faham. Falakal hamdu ala ma qadait. Pujian itu bagimu jua pada apa jua yang engkau ciptakan. Ni kata kitab lama ni terjemah sebiji-sebiji kan. Falakal hamdu ala ma qadait. Ya Allah, aku puji kepada engkau apa juga yang engkau tentukan kepada aku. Itu maksud dia. Apa juga yang Allah tentukan pada kita, falakal hamdu. Kita puji Allah. Allah tentukan kita sakit ke apa ke, tak apalah aku puji. Bukan nampak sakit tu, nampak siapa hak bagi sakit tu, Allah. Dan sudah pasti Allah bila nak seseorang hamba dia, Allah bila kasih kepada hamba dia, Allah akan uji hamba dia. Innallaha idza ahabba 'abdan ibtalahu. Sesungguhnya Allah bila kasih kepada hamba dia, Allah akan uji hamba dia. Dan di kalangan hamba yang banyak terima ujian daripada Allah adalah di kalangan nabi-nabi dia. Itu tanda Allah kasih. Kita kalau kasih pada anak kita, seboleh mungkin kita tak nak anak kita susah. Seboleh mungkin kita tak nak anak kita sakit. Tapi Allah ada. Allah kalau dia kasih pada kita, Allah uji kita. Jadi falakal hamdu ala ma qadait, kepada engkau lah ya Allah aku puji apa yang kau tentukan. Wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Aku mohon keampunan kepadamu serta bertaubat kepadamu. Ini boleh faham lah kot. Kemudian wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Kan? Semoga Allah kurniakan rahmat kesejahteraan kepada junjungan kami Nabi Muhammad, ahli keluarganya dan sekalian sahabat. Tuan-tuan tengok, wasallallahu, penyudah dia wasallam. Jangan pula tuan-tuan baca wasallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Wasallim salah. Sebab apa wasallim tu salah? Sebab mula dengan wasallallahu. Mula dengan baris atas. Kalau mula dengan baris atas, penyudah pun baris atas juga. Kalau Allah masalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Sebab apa wasallim? Sebab mula dengan salli. Baris bawah kan. Jadi dalam doa kunut ni, kita mula dengan baris atas wasallallahu. Penyudah dia, hak belakang tu adalah wasallam. Kalau tambah wabarik, kalau wabarik untuk wasallim. Wasallallahu ala sayyidina Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallim. Wabarik tu untuk wasallim. Satu lagi, wabarakah. Wabarakah untuk wasallam. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad nabiyil ummiyi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Wabarakah tu untuk wasallam. Baik. Dan jika imam dibaca dengan lafaz jamak, apa makna lafaz jamak? Lafaz yang mewakili ramai. Itu jamak. Seperti dibacanya Allahumma hdina hingga akhir. Maknanya dia kena tukar domer tu. Kata ganti nama tu. Kalau Allah mahdini, dia baca, dia minta untuk dia je. Jadi kalau dia jadi imam, dia kena tukarlah Allahumma hdina. Wa'afina. Watawallana. Wabarik lana. Waqina. Sampai dekat tu je, betul tak?
Tuan-tuan perasan tak? Bila imam baca, Allah mahdina fiman hadait, kita pun amin. Wa'afina fiman afait, kita pun amin. Sampailah dekat, waqina syarra ma qadait, amin. Tiba-tiba imam, tiba-tiba slow. Fa'innaka taqdi wa la yudha alik. Tadi derah elok, tiba-tiba perlahan. Sebab apa? Masa saya tugas di Usama, ada seorang, siapa dia main tanya dah. Kan? Dia bukan jemaah regular tu. Dia sekali-kala dia tangan. Dia tanya kita sebab apa yang dia orang luar rasanya kot. Mak Saleh ke apa? Mak Saleh kot. Dia tanya sebab apa yang hak mula baca doa kunut tu kuat. Allah mahdina fiman hadait, amin. Kan? Sampai dekat fa innaka taqdi, slow. Baik. Allah mahdina fiman hadait, sampailah waqina syarra ma qadait, yang tu doa. Doa kunut ni dia ada dua. Pertama doa, yang kedua puji-pujian. Sebab tu bila imam baca Allah mahdina fiman hadait, kita amin je lah. Sampailah waqina syarra ma qadait, kita pun amin. Masuk dekat part fa innaka taqdi wa la yudha alaik, yang tu bukan doa lagi dah, yang tu puji-pujian. Allah yang menentukan segala-galanya. Fa innaka taqdi wa la yudha alaik. Bila kata puji-pujian, masing-masing pujilah. Imam puji, makmum puji, itu maksud dia. Sampailah dekat wa astaghfiruka wa atubu ilaik, yang tu doa balik. Jadi kalau imam dia melafaz jamak wa nastaghfiruka. Kalau wa as itu seorang. Tapi kalau dia jadi imam wa nastaghfiruka wa natubu ilaik, wa natubu ilaik. Jangan wa atu tu seorang dia lah. Wa natubu ilaik. Jadi kalau imam kuatkan dan dilafazkan dengan jamak, kita makmum amin. Amin lah kan. Kemudian selawat, masing-masing selawat. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Masing-masing selawat lah. Itu maksud dia lah. Baik. Tak kata ada soalan? Tak baca. Imam tak baca ke makmum tak baca? Boleh je. Nama pun sunat ke tak? Sebab tu kalau kita pergi tempat yang orang tak baca kunut, kita pun tak payah baca kunut lah. Gaduh apa? Kan? Tuan-tuan pergi Berlin tak baca kunut dalam sembahyang subuh. Kan? Jangan kita duduk bertekak kan, ni apa ni? Orang sembahyang subuh baca kunut tak baca ni. Hampa ni memang Wahabi betul lah. Kita duduk pergi kata ke orang. Padahal kita pergi tempat orang. Yang babik sikit. Orang kata istilah Melayu kata, masuk kandang rimau, mengaum. Masuk kandang kambing, mengembek. Maknanya, reti bawa diri. Jadi kalau kita pergi tempat orang tak baca kunut, tak baca lah. Lagipun, benda tu sunat je. Tentang Imam Syafi'i pergi ke tempat Imam Abu Hanifah ke apa kan? Yang penduduk ketika itu yang bukan mazhab dia. Bila dia datang sampai waktu sembahyang subuh, bila orang tengok tok guru datang kan, Imam Syafi'i, orang tolaklah Imam Syafi'i jadi imam. Dalam sembahyang subuh, Imam Syafi'i tak baca doa kunut, meraikan kawasan setempat. Yang mana kawasan setempat tu bukan yang berpegang kepada mazhab dia tak baca. Orang tanya dia, wahai tok guru, sebab apa yang tak baca doa kunut? Kan mazhab kamu kan sunat abad, sunat yang dituntut berat, sunat abad ni. Dia kata, aku meraikan orang kawasan ni. Kalau Imam Syafi'i pun pandai meraikan orang, kita pun kenalah pandai meraikan orang. Kan? Pergi Mekah, gagah juga nak baca doa kunut. Kan? Dah sah-sah memang tu Imam Mekah tu tak baca. Kan? Peliklah kalau Imam Mekah baca doa kunut. Kan? Kan? Jadi tak payah baca. Duk tanya kita, ustaz ada tak doa kunut pendek nak baca juga? Memang ada doa kunut pendek. Bukan kunut yang tu sebutan bagi pendek. Hak panjang kunut. Ya. Allah marfirli ya ghafur. Itu doa kunut pendek. Doa kunut ni kita sebutkan tadi dia ada
Ada puji-pujian, ada permintaan. Allah marfirli, ya Allah ampunkanlah dosaku, ya Ghafur, wahai Tuhan yang Maha Pengampun. Itu doa kunut pendek. Nah, kalau nak baca jugalah. Tak payahlah. Nah. Baik, masih Haji tanya. Ada lagi soalan? Kalau ada ruang dan kita dapati ruang tersebut, maka boleh baca, tak ada masalah. Cuma kalau kita kata sekiranya tidak ada ruang, nah, boleh je kan? Nah, okey, masih tanya. Sambung sikit ya. Ya. Bunyi apa? Tak masuk isyak kan? Oh, peringatan bunyi 5 minit. Oh, bagus ya. 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 Tak apalah. Ya. Makin bertambah pula belakang kan. Ya. Tak apa. Dah boleh je kan. Dia pun faham lah. Kita orang tengok muka pun kita tahu. Kita bukan orang Arab kan. Kita orang tempatan. Jadi tak salah pun baca doa kunut kan. Lagipun mazhab kita memang sunat abad yang dituntut. Cuma lepas ni sebaiknya lepas ni kalau kita pergi tempat orang, kita meraihkan kawasan setempat. Ya. Wallahualam. Masih pasal perkongsian pengalaman. Nah. Masing-masing kita ada pengalaman masing-masing lah kan. Nah. Ya, tuan. Baca. Kalau saya sembahyang subuh jadi imam di tempat saya. Baca. Buat. Tak mau baca. Tak mau baca, tak apa. Nah. Dia benda sunat ni bagi saya tak apalah, tak baca pun tak apa, tak baca pun tak apa. Semua kita lebih kepada mazhab Syafi'i, kita bacalah kan. Nah. Dan setengah daripada sunat hayat. Dia masuk balik sunat hayat tu lah. Saya rasa sebab dia masukkan doa kunut ni, sebahagian mungkin salah kita sebut tadi kan, salah. Dia masuk balik dan setengahnya daripada sunat hayat, sunat dibaca antara dua sujud. Apa dia bacaan yang sunat dibaca antara dua sujud? Rabbighfirli warhamni wajburni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Duduk antara dua sujud tu rukun. Adapun bacaan antara tu, bacaan duduk antara dua sujud tu, yang tu sunat. Nah. Apa yang maknanya? Rabbighfirli, Tuhanku ampunilah daku. Warhamni, kasihanilah daku.
Wajburni, perbaikilah daku. Warzuqni, kurniakanlah daku rezeki. Wahdini, tunjukkanlah daku. Wa'afini, afiatkanlah daku. Wa'fu anni, dan maafkanlah daku. Sebab tu kalau kita baca, kita menghayati, kita tak gopoh baca. Nah, ni kadang-kadang Rabbi fil wafaq ni, bahasa ni faham apa dia baca. Punya duk kalut kan. Baca elok Rabbi fili, ya Allah, dalam hati tu, ya Allah, ampunkan dosaku ya Allah, warhamni, kesian katku ya Allah. Wajburni, perelokkan diriku ya Allah. Warzuqni, bagiku rezeki ya Allah. Wahdini, bagi petunjuk. Wa'afini, bagilah kesihatan, afiat. Wa'fu anni, dan maafkanlah daku. Nah. Sebab tu ada ulama kata, waktu kita melafazkan perkataan wa'afini tu, kita niat dalam hati, kita nak Allah bagi sembuh apa. Nah, kalau tengah sakit lutut, wa'afini tu ingat dalam hati, ya Allah sembuhkanlah sakit lututku ya Allah. Nah, kalau tengah sakit belakang ke, wa'afini tu ingat sakit tu, ya Allah bagi sembuh. InsyaAllah Allah bagi sembuh. Ni kita bila sebut, pemikiran kita melayang, kita tak fokus pada makna tu kan. Nah. Habis dekat tu dulu. Wallahu ta'ala a'lam. Ada soalan sebelum kita tutup? Jadi kalau kita duduk istirahat, lepas kita sujud tilawah, tidaklah membatalkan. Cuma tak kenalah. Maknanya daripada sujud tu, kita terus bangkit. Nah, itu yang menepati, yang sepatutnya lah. Nah, tapi kalau kita duduk istirahat, dia tidaklah membatalkan lah. Nah. Sama juga kalau dia angkat tangan setiap rakaat, taklah membatalkan. Cuma kita sebut tadi itulah. Ini tak reti ni. Kan? Baik, ada lagi soalan? Kalau tak ada, dekat tu dulu. Minta maaf jika terkasar bahasa. Terima kasih di atas perhatian, pertanyaan. Kita tanggung tasbih kafarah dan suratul as. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Al-asl insana fi qus ila alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bil haqq. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil waj'alna min 'ibadikas salihin. Allahumma zidna 'ilman nafi'an warzuqna fahmah. Allahumma ij'alna alladhina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Wa sallallahu wassalamu alaihi walhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi